perkembangan pendidikan kerajaan Abbasiyah. Okey, kita mula dengan faktor perkembangan. Faktor perkembangan ilmu pengetahuan pada zaman Abbasiyah. Okey, Ustazah dah buat siap-siap dia punya akronim. Akronim dia Tegak Pula Badi. Okey, T ni aktiviti penterjemahan. Gak ni galakan khalifah. P ni kestabilan politik. Ula ialah kreativiti ulama. Ba kedudukan Baghdad dan terakhir D ialah hubungan diplomatik negara luar. Okey, ada 6 faktor perkembangan pendidikan pada zaman kerajaan Abbasiyah. Kalau tak boleh nak ingat 6, paling kurang ingat 2 isi penting. So yang paling mudah ialah tegak, aktiviti penterjemahan, dan yang kedua ialah galakan khalifah. Tapi kena ambil tahu juga yang 4 ini sebab tu Ustazah buat akronim bagi nak mudah ingat, iaitu Tegak Pula Badi. Aktiviti penterjemahan, galakan khalifah, kestabilan politik, kreativiti ulama, kedudukan Baghdad dan hubungan diplomatik negara luar. Okey, kita pergi institusi pendidikan yang ada pada zaman kerajaan Abbasiyah. Okey, yang pertamanya ialah masjid. Di masjid ni masa zaman Abbasiyah penuh dengan halakah ilmu. Contohnya masjid ni, Masjid Jami' Al-Mansur. Yang keduanya ialah Istana Khalifah. Contohnya Khalifah Al-Muqtadid Billah ni, dia menyediakan sudut-sudut di istananya untuk para sarjana menyampaikan ilmu. Di Istana Khalifah ni dijadikan masa zaman ni tempat para ulama bermuzakarah dan menyampaikan ilmu pengetahuan. Institusi pendidikan yang ketiga ialah perpustakaan. Okey, perpustakaan ni ialah tempat menyimpan khazanah karya ilmu dan tempat rujukan. Ada 2 yang terkenal, iaitu yang pertama Baitul Hikmah. Baitul Hikmah ni yang paling terkenal lah. Dan yang kedua ni ialah Darul Hikmah. Darul Hikmah ni di Kahirah, Mesir. Okey, Baitul Hikmah ni yang dibina oleh Harun Ar-Rasyid ni, antara kegiatannya ialah menjadi pusat pertemuan sarjana, pusat penterjemahan, pusat sumber, pusat penyelidikan ilmiah dan pusat latihan para ilmuwan. Okey, dan yang keempat ialah institusi pendidikan pada zaman Abbasiyah. Yang keempat ialah pusat pengajian. Pusat pengajian ni pada zaman Abbasiyah ni didirikan oleh khalifah, menteri dan orang kaya, di mana mereka bina di atas tanah, sama ada tanah itu milik kerajaan, tanah-tanah wakaf atau tanah-tanah bersendirian. Sumber kewangan menubuhkan pusat pengajian ini ialah menggunakan hasil tanah wakaf atau perbendaharaan negara. Antaranya yang wujud ialah Madrasah Al-Nizamiyah. Madrasah Al-Nizamiyah ini dibina oleh seorang menteri berketurunan Saljuk, iaitu Nizam Al-Mulk. Dan antara ulama yang terkenal belajar di sini ialah Imam Al-Ghazali dan Imam Al-Shirazi. Okey, kita pergi kepentingan ilmu serta kesannya kepada tamadun. Okey, kesepaduan antara ilmu fardu ain dan fardu kifayah telah melahirkan umat yang kuat daripada segi mental dan fizikal. Ini kesan ilmu kepada tamadun. Melahirkan umat yang kuat daripada segi mental dan fizikal. Keduanya, dia menjadi pemangkin kepada kebangkitan Eropah. Dan yang ketiga, apabila ilmu dan teknologi yang dikuasai umat Islam ini dipindahkan ke Eropah, maka akhirnya tercetuslah zaman pembaharuan atau zaman Renaissance. Dan juga karya ilmuwan Islam banyak diterjemah dalam pelbagai bahasa, antara bahasanya bahasa Hebrew dan bahasa Latin. Okey, kita pergi kepada ilmu yang wujud ketika zaman Abbasiyah ini,
Yang pertamanya ialah ilmu berteraskan wahyu. Dan yang kedua dia ilmu berteraskan akal. Okey, ilmu berteraskan wahyu ialah ilmu tafsir, ilmu hadis, ilmu fiqh dan ilmu tauhid. Bagi ilmu tafsir ni, perkembangannya ialah ketika zaman ini tafsir mula disusun mengikut susunan surah oleh Yahya bin Ziyad dalam kitabnya Ma'ani Al-Quran. Dan usaha ini diteruskan oleh Imam Ibn Jarir At-Tabari dalam tafsirnya At-Tabari. Okey, bagi ilmu hadis, zaman ini merupakan zaman kegemilangan pengumpulan dan penyusunan hadis sehingga muncullah pakar hadis yang terkenal seperti Imam Bukhari yang menghasilkan kitab Sahih Bukhari dan Imam Muslim yang menghasilkan kitab Sahih Muslim. Dan juga selain daripada itu adanya Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Ada 6. 6 imam ini menghasilkan karya-karya mereka ini dikenali sebagai kutub sittah. Sittah ni 6, maknanya 6 kitab. 6 kitab yang popular dalam bidang hadis ini ialah kitab dikarang oleh Imam Bukhari, Imam Muslim, Imam Abu Dawud, Imam At-Tirmizi, Imam An-Nasai dan Imam Ibnu Majah. Okey, dalam bidang fiqh ketika zaman ini muncullah ulama muktabar pengasas mazhab. Mazhab Hanafi pengasas dia Imam Abu Hanifah, mazhab Syafi'i Imam Asy-Syafi'i, mazhab Hambali Imam Ahmad bin Hambali. Selain tu ada ulama-ulama lain dalam bidang fiqh yang masyhur, contohnya Qadi Abu Yusuf, Al-Mawardi dan Ibnu Qudamah. Okey, dalam bidang ilmu tauhid, perkembangan ilmu falsafah masa zaman ini dia telah memberi kesan buruk kepada akidah Islam, maka para ulama bermati-matian memurnikan akidah umat Islam. Maka banyaklah perbahasan ilmu tauhid dan menjadi semakin luas berbanding zaman sebelumnya dan lahirlah tokoh-tokoh dalam bidang tauhid ini seperti Imam Abu Hasan Al-Asy'ari dan Imam Al-Ghazali. Okey, bagi ilmu berteraskan akal. Okey, ilmu berteraskan akal. Okey, pertamanya dalam ilmu matematik. Formula baru matematik ni telah dihasilkan oleh sarjana Islam, antaranya formula trigonometri, algebra, geometri, logaritm, sistem angka dalam abjad Arab dan memperkenalkan kosong dalam sistem angka. Tokohnya ialah Al-Khawarizmi dan kitabnya Hisab Al-Jabr wal Muqabalah. Maka ni akronim bagi ilmu dan tokohnya. Maka matematik Khawarizmi. Okey, bagi ilmu falak. Okey, penemuan baru ketika zaman Abbasiyah ialah menjelaskan sistem geologi bumi serta pengaruh bulan dan matahari terhadap pertukaran musim. Dan juga ketika zaman ini telah mencipta alat pengukur sudut astrolab. Okey, tokohnya ialah Al-Battani di mana Al-Battani ini telah menemui cara mengukur jarak antara bumi dan matahari dan juga telah membuat jadual pergerakan bulan dan bintang. Okey, akronim bagi falak ni ialah Faba, Falak dan Battani. Okey, kimia. Ketika zaman ini, tokoh-tokoh kimia ni mereka telah membetulkan beberapa teori kimia, mengasaskan fakta kimia berdasarkan uji kaji. Okey, ini antara penemuan yang ditemui iaitu asid galian seperti asid nitrik, asid sulfurik dan asid hidroklorik dan juga teori penghasilan petroleum dan penemuan teori penghasilan alkohol, teori membaiki proses pembuatan kaca. Okey, tokohnya ialah Jabir Hayyan, iaitu orang pertama yang menemui asid sulfurik dan telah menghasilkan 8 buah karya kimia. Okey, akronim bagi kimia ialah KIJAH. Kimia, Jah ni Jabir Hayyan.
Okey, seterusnya dalam bidang fizik. Okey, dalam bidang fizik, perkembangannya ialah mereka telah mencipta teori pergerakan jirim, daya graviti dan pantulan cahaya. Mereka juga telah menjelaskan tentang lapisan mata dan proses penglihatan, menyukat kelajuan bunyi dan cahaya, juga telah mencipta cermin mata. Tokohnya Al-Hasan Al-Haisam. Penemuan Al-Hasan Al-Haisam ialah beliau telah menghuraikan proses penglihatan menerusi pembalikan cahaya pada retina dan telah menghasilkan sebanyak 200 karya. Akronim bagi fizik ialah FIHA, iaitu fizik, H ialah Hasan Haisam. Okey, dalam ilmu geografi, penemuan barunya ialah memberi ukuran yang tepat tentang keluasan permukaan bumi dan telah menghasilkan peta dunia pertama dalam bentuk glob. Tokohnya ialah Al-Sharif Al-Idrisi. Beliau pernah dijemput oleh King Roger II dari Sicily membuat peta dunia yang terkini pada masa itu. Dan beliau telah berjaya menghasilkan peta pertama dunia dalam bentuk glob, dan karya dia yang merupakan ensiklopedia yang lengkap mengenai Eropah, iaitu Nuzhatul Mushtaq fi Ikhtiraq al-Afaq. Okey, akronim untuk geografi ialah GSI, Geografi Sharif Idrisi. Okey, dalam bidang perubatan pula, pencapaiannya ialah tokoh-tokoh perubatan zaman ini telah berjaya menjelaskan kesan kuman dalam penyakit, menjelaskan teori jangkitan virus seperti TB, menemui pelbagai jenis penyakit seperti rubella, alahan, smallpox dan penyakit jiwa. Juga telah mencipta ubat penyakit kronik, mencipta picagari, ubat bius dan benang yang khusus untuk menjahit luka pembedahan. Tokoh yang terkenalnya ialah Ibnu Sina yang telah menghasilkan sebanyak 116 karya, dan karyanya yang paling terkenal ialah Qanun Fit Tib. Okey, akronim untuk perubatan ialah PIS, Perubatan Ibnu Sina. Okey, itu sahaja untuk topik perkembangan pendidikan Kerajaan Abbasiyah. Sekian, terima kasih.